Jadi kita hidup atas muka bumi, kita ada masalah macam-macam, kita boleh dapat ketenangan. Masalah kita boleh dapat hadapi dengan tabah dan sabar, walaupun kadang-kadang tak boleh selesai, dengan kita mendekatkan diri dengan ahlillah, dengan kita menghadirkan diri dalam majlis-majlis Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca raditu billahi rabba. Dalam hadis kata akan merasai kemanisan iman. Allah Taala bagi iman yang manis, iman yang lazat, iman yang sedap, hati yang tenang, hidup yang bahagia apabila dia memiliki 3 sifat berikut. Yang pertama, man radiya billahi rabba, orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, wa bil islami dina, yang redha Islam sebagai cara hidupnya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, yang ketiga dia redha Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah SWT. Dalam syarah hikam kata, seseorang duduk dalam masalah, dia doa hilang masalah, tak hilang, bahkan bertambah masalah. Maka ditanya kepada Allah Ta'ala, kenapa ya Allah engkau tak makbul dukan doa si fulan? Si fulan ni doa siang malam supaya masalah yang dihadapi ku teruk hilang, ku teruk lagi ada. Allah Ta'ala jawab, kerana aku suka mendengar rintihan suara hambaku itu. Oleh sebab itu aku tak makbul lah apa yang dia minta. Kita duduk dalam masalah keluarga, kita dalam masalah rezeki, kita dalam masalah kesihatan. Ya Allah, sembuhkan saya yang sakit. Ya Allah, selesaikan masalah keluarga saya. Ya Allah, selesaikan masalah anak saya. Ya Allah, selesaikan masalah mak menekan saya. Duduk tak hilang situ. Allah Ta'ala kata, aku kekalkan masalah tu. Setelah dia macam-macam usaha tak mau bagi hilang, kerana aku cinta kepada aku, nak jadi dia sebagai kekasih aku. Setiap kali dia berdoa, aku dekatkan dia dengan aku. Aku suka mendengar rintihan kekasih aku yang berterusan. Allah bagi ku dekat dengan dia, darjat ku tinggi, martabat ku banyak, pahala ku berlambak, syurga yang indah sedang menanti, dengan sebab dia tabah dan terus menerus mendekatkan diri pada Allah walaupun masalah yang dihadapi tak selesai. Yang penting dia redha. Allah Ta'ala bagi sedemikian, dhaqa ta'mal iman, akan merasai kemanisan iman itu setiap orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, setiap orang yang redha Allah Islam sebagai cara hidup dia, setiap orang yang redha Nabi Muhammad adalah utusan wakil pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita faham hadis itu, kita kena redha Islam sebagai cara hidup. Kalau kita menghadapi masalah, kita hadapi dengan tabah dan sabar. Kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur. Kalau kita buat salah, kita cepat-cepat beristighfar dan bertaubat. Kalau orang buat salah kat kita, kita maafkan mereka. Orang yang sebegini dikurniakan keamanan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, man u'tiya fasyakar wa butuliya fasabar wa zalama faghafar wa zulima fastaghfar. Man u'tiya fasyakar, siapa yang diberikan sesuatu pemberian nikmat lalu ia bersyukur, wa butuliya fasabar, lalu kemudian diuji lalu ia bersabar, wa zulima faghafar, bila orang buat zalim kat dia, dia maafkan orang, wa zalama fastaghfar, bila dia buat zalim kepada Allah ataupun kepada orang ataupun kepada diri sendiri, dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Bila 4 perangai ini ada pada seseorang, dapat nikmat syukur, dapat bala sabar, dapat buat dosa cepat-cepat minta ampun, orang buat salah kadang dia suka maafkan. Allah, Nabi SAW baca hadis itu, bagi SAW duduk diam. Maka sahabat bertanya, kau tu dapat apa wahai Rasulullah? Orang yang ada 4 perangai ini kadang dia dapat apa? Nabi SAW bersabda, lahumul amnu wa hum muhtadun, bagi mereka keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Maka hadis itu mengajak kita kena sedang kita hamba Allah, apa jua keadaan kita jangan lupa untuk mengabdikan diri pada Allah. Kita orang Islam, apa jua keadaan kita kena berpegang dengan Islam. Jangan kira dia bagi perah hakim batik, kita bangkah dia terus. Tahan 5 tahun. Bagi perah 5 kilo, tahan 5 tahun. Bagi kain batik selai bini kita pakai, dia kata ni, kain batik ni tahan 5 tahun. 5 tahun pula orang nak cari. Tu yang aku sokong dia. Sokong pasal calon tu kempen pembangunan saja tak jadi. Tak, calon tu mesti ajak kepada pembangunan dunia akhirat. Dunia kita makmur, akhirat kita masuk syurga. Kalau dekat kempen pembangunan, Fir'aun kempen lagu tu dulu. Fir'aun kata, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah kerajaan Mesir ini di bawah pemerintahan beta?
Wa hadhil anharu tajri min tahti, sungai-sungai di Mesir, projek-projek di Mesir, pembangunan di Mesir, aku yang bangun ke hangpa. Afala tubsirun, apakah kamu tak tengok? Firaun kempen lagu tu dulu. Dekat kempen pembangunan negara, Firaun dah kempen, belagak pula Firaun, belagak dengan air sungai, mati dengan air laut. Dia belagak dengan sungai, dia kata sungai Nil ni aku korek tak ada sungai Nil, nampak nak tanam sayur tak boleh, nak naik gandum pun tak hidup, manusia mati, binatang mati. Hidupnya rakyat Mesir kerana aku bagi pembangunan kepada hampa. Tu hampa kena sokong aku. Jangan kita hanya tengok calon tu pandai kempen pembangunan, kita sokong dia. Tak. Calon mana pun dia kena ajak kepada maddiyah wa ma'nawiyah. Pembangunan di sudut kebendaan, pembangunan di sudut akidah, ibadah, di sudut menghambakan diri pada Allah, iaitu nak mengajak diri dan orang lain kepada patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 26 surah Sad juzuk 23, Allah sebut calon yang kita nak pilih. Calon yang macam mana? Bila Allah Taala angkat dia jadi pemimpin, dia ajak manusia kepada kebenaran. Allah berfirman dalam ayat 26 surah Sad, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami lantik engkau jadi khalifah pentadbir atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqqi, hendaklah kamu hukum di kalangan manusia dengan kebenaran. Tadbir manusia dengan berdasarkan wahyu Allah, ikut kebenaran. Wala tattabi'il hawa, jangan ikut nafsu. Kalau ikut nafsu, fayudillaka an sabilillah, ia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid, sesungguhnya orang sesat dari jalan Allah itu azab yang pedih sedang menanti mereka kerana mereka lupa hari perhitungan dan pembalasan. Oleh yang demikian, kita sebagai rakyat diberi peluang untuk pilih. Doa minta Allah Ta'ala hantar pemimpin yang baik. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, lantik pemimpin yang baik memimpin kami, jangan lantik pemimpin yang jahat memimpin kami. Hujung doa berbunyi, wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Jangan kau lantik pemimpin yang tak takut kepada engkau, tak kesian kepada kami. Pemimpin tak takut pada Allah, tak kesian pada rakyat, lingkup diri dia. Maka kita doa dapat pemimpin yang takut pada Allah, yang kesian pada rakyat. Bila takut pada Allah, maka dia memimpin dengan pimpinan yang Allah setuju. Itu hadis ayat Quran ayat 26 surah Sad. Hadis Bukhari Muslim, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani mensyarahkan dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Imam Nawawi mensyarahkan dalam syarah Sahih Muslim, perlu ada pemimpin yang memimpin manusia kepada redha Allah Ta'ala. Jangan kita lantik pemimpin sebarangan saja. Kerana dalam Bukhari Muslim pun suruh lantik pemimpin yang baik. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, ulama besar di tanah suci Mekah, menulis satu kitab nama Asy-Syari'atul Islamiyah. Dia kata as-siyasatul adilah juz'un minad din. Politik yang adil itu sebahagian daripada agama. Dalam kitab karangan almarhum As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dalam Ihya Al-Ulumuddin pun ada, dalam Nasaih Diniyah karangan Imam Haddad pun ada perkataan politik, menunjukkan bahawasanya kita yang sedang dipimpin jangan reda kalau pemimpin tu bawa benda tak betul. Ajaklah diri kita dan pemimpin dan rakyat kepada redha Allah SWT dengan kita berusaha menghayati doa yang hadis yang berbunyi, akan dikurniakan kemanisan iman oleh Allah orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan redha Islam sebagai cara hidupnya. Saya mau diri saya ikut Islam, anak bini saya ikut Islam, keluarga saya ikut Islam, masyarakat saya ikut Islam, negara saya ditadbir dengan pertadbiran Islam. Hak mana Allah redha, Allah suka, saya suka. Hak mana Allah benci, saya juga benci. Allah benci riba, Allah benci judi, Allah benci benda-benda yang mungkar. Saya juga tak mau pemimpin yang setuju dengan kemungkaran. Dengan sedemikian Allah akan kurniakan kemanisan iman, hati yang tenang, hidup yang bahagia. Kerana kita menghayati hadis yang menyatakan kurniaan kemanisan iman itu akan diberikan kepada orang yang redha Islam sebagai cara hidupnya. Maka kita berharap agar Allah tunjuk kat kita yang benar itu sejelas-jelasnya. Jadikan kita orang yang menghayati kebenaran, dan tunjuk kepada kita keburukan itu sejelas-jelasnya.
dan jadikan kita orang yang menjauhi keburukan. Semuanya itu dapat dikenal dan dipastikan dengan ilmu pengetahuan yang dituntut secara berterusan dengan jujur dan ikhlas. Mengaji tak boleh berhenti dan kita mati. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Dengan kita mengaji, kita boleh kenal antara kaca dan permata, antara yang baik dengan yang buruk. Ni amalan yang baik, ni individu yang baik, ni kumpulan yang baik, ni parti yang baik, ni orang baik, ni orang jahat. Dengan kita mengaji, dengan kita mengaji, dengan kita doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan bantuan taufik dan hidayah untuk kita berada dalam jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasul.